Salam doktor, nama saya Logo Dashnan, anak lelaki kembar. Nombor matrik yang dibagi ialah C19A0171. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan laporan kajian yang bertajuk Penghasilan Rebana Ubi di Kelantan. Pengenalan. Rebana ubi merupakan suatu alatan muzik yang terkenal di Kelantan. Rebana ubi biasanya memerlukan 2 orang untuk bermain dan biasanya mempunyai 12 pemain dan 6 buah gendang. Rebana tersebut digunakan semasa tarian dan nyanyian rakyat Kelantan. Rebana ubi dimainkan di perkampungan kecil semasa musim menuai di Kelantan. Terdapat rebana jenis lain yang digunakan oleh masyarakat Bajau yang bersaiz panjang dan mempunyai satu muka. Alat muzik tersebut dimainkan dalam kesenian muzik bertitik dengan menggunakan pelbagai irama seperti kedidi, ayas dan tidung. Gendang bernama labik dan damba dimainkan oleh masyarakat Brunei yang tinggal di Sabah. Gendang tersebut juga dikenali sebagai rempana. Rebana ubi ini terkenal di seluruh Asia seperti Pakistan, Bangladesh, Maldives, India, Malaysia dan sebagainya. Pada masa ini, rebana ubi hanya digunakan di upacara perasmian untuk mengekalkan tradisi warisan bangsa. Rebana ubi ini bukan sahaja suatu alatan muzik yang digunakan oleh masyarakat, malah terdapat fungsi dan sangat membantu masyarakat pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, rebana ubi ini digunakan di perkampungan kecil untuk menyampaikan mesej kepada penduduk seperti berita kematian, kenduri, perkahwinan, malapetaka dan sebagainya. Masyarakat dapat memahami mesej tersebut daripada rentan muzik. Sampai itu sahaja daripada saya. Sekian. Sebenarnya objektif kajian. Tujuan utama pengkaji membuat kajian ialah pertama, mengenal pasti kaedah bagaimana cara menghasilkan rebana ubi di Kelantan. Kedua, mengenal pasti beberapa jenis rebana ubi yang dihasilkan. Ketiga ialah mengenal pasti fungsi sebenar rebana ubi di Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Akmal Benno dan bernombor matrik C19A0032. Okey, hari ini saya ingin present bahagian saya iaitu persoalan kajian. Kami dapati mempunyai 3 persoalan. Yang pertama ialah, adakah kaedah penghasilan untuk menghasilkan rebana ubi ini di Kelantan lain kaedahnya dengan negeri lain? Yang pertama, maksudnya kat sini kami ingin mengetahui di Kelantan rebana ubi dia, kaedah cara pembuatan dia adakah sama dengan negeri lain ataupun berbeza. Kedua pula ialah, adakah rebana ubi ini mempunyai pelbagai jenis di Kelantan? Kedua pula ialah, kami ingin tahu di Kelantan mempunyai pelbagai jenis rebana ubi lebih daripada satu ataupun tidak. Ketiga, bagaimanakah fungsi sebenar rebana ubi di Kelantan? Jadi ketiga ini kami ingin tahu fungsi sebenar rebana ubi ini, cara bermainnya dengan betul. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Nama saya Wan Muhammad Ali Fairi bin Wan Kasmadi, bernombor matrik C19A0836. Saya akan menerangkan tentang permasalahan kajian. Kebanyakan masyarakat pada zaman kini kurang atau tidak tahu tentang permainan alat tradisional seperti rebana ubi ini. Malah ada yang tidak tahu rupa bentuk alat muzik tersebut. Kerana seperti yang kita tahu, tidak lagi ramai masyarakat menggunakan alat muzik tradisional ini. Masyarakat sekarang juga lebih gemar memilih alat muzik yang lebih moden kerana kerana dapat menghasilkan irama yang menarik dan rupa bentuk alat muzik tersebut lebih ke hadapan. Namun mereka tidak sedar bahawa alat muzik tradisional ini masih lagi diterapkan dalam setiap negeri. Selain itu, ia menunjukkan identiti setiap negeri itu sendiri. Pengkaji telah mencari beberapa tempat di Kelantan yang masih lagi aktif menghasilkan rebana ubi tersebut. Oleh itu, kami menyediakan objektif kajian agar objektif kajian yang dicari ini adalah tepat.
Justru itu kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti tentang penghasilan alat tradisional rebana ubi ini. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Rafi Zul Kamal bin Ramlan, nomor metrik C19E0336. Seterusnya saya akan sambung pembentangan pada hari ini di bahagian metodologi kajian. Kajian kami dilakukan di Bacok, Kampung Belukar, Bukit Marak, yang dibantu oleh Encik Muhammad Nur bin Zakaria yang berumur 74 tahun. Kami menggunakan teknik purposive sampling di mana kami menumurama orang yang mahir dalam rebana ubi tersebut. Dalam kata yang lebih tepat, Encik Muhammad Nur bin Zakaria ini adalah seorang pembuat rebana ubi. Instrumen utama adalah penelitian dengan pertanyaan soalan berstruktur, dan daripada temu bual sehinggalah cara penghasilan rebana ubi tersebut. Seterusnya saya akan ke kaedah kajian. Kaedah kajian kami adalah kaedah kajian kualitatif. Kami menggunakan kajian kualitatif ini untuk mendapatkan data bagi memenuhi objektif kajian yang dijalankan. Kerana kaedah ini adalah kaedah yang tepat untuk mendapatkan data yang diperlukan secara menemu bual, agar kami tidak terpesong sepanjang kajian ini berlangsung. Seterusnya batasan kajian. Batasan kajian kami, semasa kajian dijalankan kami kekurangan ahli kerana situasi sekarang yang masih terikat dengan SOP kesihatan akibat wabak penyakit. Yang kedua, kami kesuntukan masa kerana keadaan cuaca pada hujung tahun tidak mengizinkan, dan orang yang ditemu ramah seringkali sibuk semasa temu bual dijalankan dan masa yang diberikan juga oleh beliau adalah singkat kerana ada urusan penting yang lain ingin beliau lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna binti Muhammad Hadir, metrik kad C19E0529. Saya akan meneruskan pembentangan dengan alatan pembuatan rebana. Ini merupakan alatan-alatan yang digunakan untuk membuat rebana. Antara alatan yang digunakan ialah kayu. Kayu merupakan bahan utama yang diperlukan untuk membuat rebana. Terdapat pelbagai jenis kayu, namun kayu merbau selalunya menjadi pilihan penukang untuk membuat alat muzik ini. Seterusnya ialah kulit. Material kulit yang digunakan untuk membuat lapisan luar rebana. Untuk menghasilkan rebana yang baik dengan bunyi yang kuat dan berkualiti, penukang selalunya memilih jenis kulit kerbau. Seterusnya ialah lem yang berfungsi sebagai pelekat untuk menutupi area pemakuan. Seterusnya, alatan yang digunakan ialah paku. Paku berfungsi untuk penyambung sekaligus untuk penahan bahagian kulit. Seterusnya ialah alat ukur dan pemotong untuk mengukur jarak yang ingin digunakan, saiz yang ingin digunakan. Seterusnya tali untuk membuat corak atau bentuk pada rebana. Seterusnya kertas pasir yang untuk berfungsi sebagai melincinkan kayu, permukaan kayu. Seterusnya pemahat yang untuk memahat kayu, bingkai besi dan pengait untuk diletakkan pada akhir rebana, dan juga cat atau finishing. Seterusnya, langkah-langkah untuk membuat rebana. Menyediakan kayu yang berkualiti dan sesuai untuk digunakan untuk membuat rebana, iaitu jenis kayu merbau. Seterusnya, melakukan proses pemotongan mengikut saiz yang ditetapkan. Proses penghalusan kayu dilakukan supaya potongan kayu lebih halus. Seterusnya, proses pemahat. Pada langkah ini, kayu dipahat agar membentuk postur alat muzik gendang rebana. Seterusnya, setelah kayu mendapat bentuk yang diingini, proses penghiasan kayu dilakukan untuk terlihat lebih menarik dengan cara finishing. Akhir sekali, setelah bahan yang diimplikasikan kering pada proses finishing, proses pemasangan kulit pada tabung dilakukan.
Namun begitu, untuk memasang kulit juga mempunyai cara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan mengenai kepentingan kajian. Kepentingan kajian yang pertama adalah memberi pendedahan umum kepada masyarakat mengenai alat muzik tradisional Melayu. Jika kita dapat lihat, masyarakat kini kurang pendedahan mengenai alat muzik tradisional kerana mereka kini sering didedahkan dengan alat-alat muzik moden. Dengan adanya kajian ini dapat memberi sedikit pendedahan kepada masyarakat mengenai alat tradisional seperti rebana ubi ini. Kepentingan yang kedua adalah dapat menarik minat generasi muda untuk lebih mengetahui mengenai alat muzik tradisional seperti rebana ubi ini. Pentingnya generasi muda untuk meminati alat muzik tradisional ini supaya mereka dapat meneruskan warisan turun-temurun alat muzik tradisional ini kepada generasi-generasi yang akan datang. Kepentingan yang ketiga adalah dapat mengenal pasti dan mengetahui lokasi pembuatan alat-alat muzik tradisional seperti rebana ubi. Ini memudahkan individu ataupun penggemar alat muzik tradisional untuk mencari di mana tempat penghasilan rebana ubi seperti yang kita syorkan dalam kajian ini. Saya kira itu saja daripada saya mengenai kepentingan kajian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika Syafina binti Mayusuf dan memegang kad matrik C19A0493 dan saya akan meneruskan pembentangan dengan implikasi kajian. Implikasi kajian bagi rebana ubi ialah sejenis alat muzik tradisional yang merupakan warisan yang diperturun dari generasi ke generasi sejak dari zaman dahulu lagi. Kini, zaman pembangunan teknologi yang pesat telah meminggirkan alat muzik tradisional iaitu rebana ubi sehingga generasi kini tidak tahu dan tidak mengenali alat muzik tradisional. Oleh itu, kumpulan kami sepakat untuk memilih alat muzik tradisional iaitu rebana ubi untuk didedahkan kepada generasi akan datang supaya alat muzik tradisional dapat dikenali. Dan kami telah menghasilkan pelbagai video iaitu cara pembuatan rebana ubi itu sendiri. Beliau menggunakan bahan semula jadi seperti kulit kerbau yang kering dan sebagainya. Implikasi kajian seterusnya ialah faktor yang menyebabkan alat muzik tradisional dilupai oleh generasi kini ialah daripada perubahan zaman. Kerana generasi kini beranggap bahawa alat muzik tradisional seperti rebana ubi ialah merupakan ketinggalan zaman. Dan generasi kini lebih kepada mengutamakan aspek hiburan seperti menonton televisyen daripada mereka meminati alat muzik tradisional. Kemudian, rekaan rebana ubi yang unik kerana penggunaan bahan yang menarik dalam penghasilan pembuatan rebana ubi. Rebana ubi dihasilkan daripada kulit kerbau yang telah dikeringkan dan diperbuat daripada kayu merbau yang direnggangkan pada kayu yang bulat. Kulit kerbau yang telah dikeringkan itu untuk dijadikan permukaan rebana. Kulit kerbau untuk dijadikan permukaan rebana ialah merupakan kerbau yang dibiarkan meragut rumput kering agar alunan bunyi rebana lebih menarik dan dipaku di sekeliling kayu bulat yang telah dilicinkan permukaan kayunya. Akhir sekali bagi implikasi kajian ialah rebana ubi merupakan alat muzik tradisional bagi kebudayaan masyarakat Kelantan sejak turun-temurun. Oleh itu, kumpulan kami telah melihat kajian ini dari sudut pandangan pewarisan kebudayaan dalam aspek pewarisan ilmu permainan alat muzik rebana ubi di Bacok Kelantan. Kami juga telah menemu ramah bersama pembuatan rebana ubi di sekitar Bacok iaitu Encik Muhammad Nur bin Zakaria yang berasal dari kampung Beluka, Bukit Marak, Bacok. Beliau bukan sahaja membuat rebana ubi di sekitar Bacok, malah beliau juga telah menghasilkan satu kumpulan untuk memainkan rebana ubi di sekitar kampungnya. Secara kesimpulannya, alat muzik tradisional memainkan peranan penting kerana ia merupakan lambang kebudayaan bagi masyarakat Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Haikal bin Rosli, nombor matrik C19A0271. Kesimpulannya, rakyat Malaysia memainkan peranan penting dalam penjagaan permainan tradisional. Oleh itu, langkah mempopularkannya perlu mengadakan kempen seperti Jom Main Permainan Tradisional.
Kini, warisan budaya tradisional menghadapi ancaman kepupusan budaya tradisional mencakupi amalan dan cara hidup pelbagai kaum di negara kita. Selain itu, langkah tersebut penting supaya ahli masyarakat mendapat pendedahan dan mempelajari permainan tradisional sepanjang kempen dan pertandingan dijalankan. Akhir sekali, dengan langkah proaktif tersebut, kita dapat memastikan permainan tradisional mampu menjadi warisan budaya untuk generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.